kosong. Okay. How about if one of the operands is a negative integer? Kalau nak bagikan dengan negatif, kita akan dapat negatif lah. Okay, macam matematik biasa. Okay, modulus. Modulus ada remainder. Lepas tu dia satu lagi adalah modulus ni adalah untuk nombor-nombor integer. Okay, nombor-nombor integer sahaja kita boleh pakai modulus. Ini contoh dia. Okay, so kita ada contohnya kita ada 12 modulus 5 Kenapa dapat 2? Cuba tengok, cuba perhatikan 12 bahagi tu 5. So kita dapat 2 kat atas. 2 darab 2 kita akan dapat 2 kat atas, 2 kat atas tu bahagi 5. Baki dia tu, remainder dia yang tinggal. Baki kepada modulus tu adalah 2. Okay, macam awak buat untuk saat, minit, jam tu kan. So ambil baki dia. Okay. Kalau 12 modulus 5 kita dapat 2. Kalau 12 bahagi 5 kita akan dapat 2 juga. Dalam kes ni 2 7 modulus 3 sama dengan 1. Boleh faham tak? Ambil baki dia Boleh? Boleh. Okay, 12.0 modulus 3 invalid. Sebab apa invalid? Modulus hanya untuk nombor integer. Tak boleh Kalau kita buat 12.0 nak modulus hanya 3 tak boleh. Okay, ataupun awak letak X modulus Y, tapi X tu awak declare dia sebagai double, tak boleh double ataupun float tak boleh. Okay. If the expression contains more than one operator, macam mana pula? Setengah-setengahnya dia ada banyak operator An expression may contain two or more arithmetic operators. Order of precedence. Okay, satunya kita ada gini senang lah. Tapi kalau kita ada gini, dapat berapa nilai dia? Dia ada dua di situ, tambah dan juga darab. So kita akan dapat berapa yang ni? 5 tambah 6 darab 2. Berapa? 17. 17 macam mana dapat 17? Kali dulu. Darab dulu, ya. 6 kali 2 tambah 5. Tambah 5 So dia kena ada priority dia So ni dapatlah result dia awak kira lah. Okay, kalau nilai ni berapa ni? 12 bahagi 6.0 tolak 2 darab 2 dapat berapa? Berapa? 12 bagi 6. 12 bagi 6 dapat apa? 6. 2. 2 tolak 4 jadi negatif? Negatif 2. Negatif 2, ya, negatif 2. Okay, so kena ingatlah ni contoh arithmetic expression. Okay, paling tinggi kita ada darab bahagi modulus. Yang low tu tambah tolak. Maksudnya kalau kita ada satu arithmetic expression, satu formula dalam tu, dia ada darab, dia ada tambah, dia ada bahagi semua, kita kena ikut tambah tolak yang mana dulu. Okay. Tapi kita sebenarnya yang paling tinggi adalah kurungan. Kalau ada dalam formula tu ada kurungan, so yang tu diutamakan dulu Yang tu diutamakan dulu. Okay, expression contoh yang ni awak akan dapat result dia lah. Okay, 2.5 tambah 6 tolak 2 darab 2. So darab 2 darab 2 tu kita selesaikan dulu. Lepas tu baru tambah, lepas tu baru tolak semua tu. Okay. Yang ni berapa result dia? Berapa? 14 14
Semua dapat 14 12 tambah 6, 18, 18 tolak 4. 14 Okay, arithmetic expression. Bracket. Kita utamakan dahulu bracket Okay. So, kena utamakan dahulu bracket dia. Ni samalah utamakan dahulu bracket dia. Kita akan dapat result dia. Okay. Assignment statement. Kita ada selain daripada operators, tadi kita ada operators. Operators dia ada tambah, tolak, darab, bahagi, modulus. Ada 5 Okay, ada 5 modulus. Okay. Selain daripada tu kita ada assignment. Assignment ni maksudnya assign. Assign dia sama dengan, dia ada sama dengan tu. Okay, ada 3 jenis assignment. Ada simple, multiple dengan shorthand. So ni yang kita ada sama dengan sekali je lah sama dengan contoh kita ada X sama dengan Y. Okay, X sama dengan Y. Itu expression kita. Di dalam coding, don't forget the semicolon. Setiap assignment, setiap expression, setiap statement kita akan ada hujung dia semicolon. Kalau sebelum ni awak dah buat logarithm, awak boleh tengok kod dia, memang dekat hujung tu mesti ada semicolon. Kalau tak ada semicolon dalam coding Java kita tu salah nanti. Okay. So kita ada sama dengan okay, ni contoh sama dengan dia. Saya highlightkan di sini. Total sama dengan price tolak price darab discount. Okay, ni adalah formula dia. So kita ada sama dengan assign sama dengan. Okay, lepas tu kita ada multiple assignment. Tadi yang simple dia ada satu je sama dengan tu. Kalau multiple dia ada banyak. Dia ada 2, 3 banyak. Okay, sama dengan. Let's say kita nak letak, biasanya kalau multiple ni kita nak initialize number. Let's say kita nak letak result dia kosong dulu bermula tak ada data lagi. So kita letak X sama dengan Y sama dengan kosong. Kita letak 2 kali sama dengan. Ataupun kita nak buat satu-satu pun boleh. X sama dengan kosong, semicolon, lepas tu Y sama dengan kosong, semicolon. Boleh juga. Tapi yang ni lebih multiple assignment ni untuk banyak-banyak nilai tu sebab dia mempunyai nilai yang sama. Kata kalau kita nak bagi X dengan Y tu nilai dia 1 dulu. Kan, start dengan 1 dulu. Kita nak set dia 1. So kita buat X sama dengan Y sama dengan 1. Okay. Contoh dalam kes ni number sama dengan total sama dengan kosong. Okay. Start X sama dengan start Y sama dengan 100. Kita buat macam tu. Ni adalah multiple assignment. Okay. Satu lagi ialah kita ada shorthand assignment. Okay, shorthand assignment ni memang awak akan jumpa dalam coding apabila kita letak contoh kita ada 6 sama dengan 6 tambah 5. Okay, nampak pasal tak 6 kanan tu sama dengan kiri 6 juga. Tambah 5. Yang ni biasanya kita letak dalam looping. Dalam for untuk kita buat for kita biasa guna nombor-nombor ni 6 sebelah kiri, lepas sebelah kanan tu ada 6 juga. Apa maksud dia? Maksudnya adalah kalau kita letak 6 sama dengan 6 tambah 5, let's say dia bagi 6 20 kan. Yang asal tu 6 kita initialize dia, kita declare dia sebagai 20 tambah 5. Okay, 20 tambah 5 tu kita akan dapat 25 kan. So 25 tu kita letak balik dalam 6 tadi. Maksudnya dia update. Yang kiri tu adalah update daripada hasil yang sebelah kanan. 6 asal dia tu, 6 mula-mula tu nilai dia 20. So 20 tambah 5 jadi 25, kita masuk balik dalam 6. So sekarang ni nilai 6 yang sebelah kiri tu dah bertukar. Dia jadi 25. Okay, dia jadi 25. Okay. 625 tu sebenarnya kalau yang ni nombor dari segi data dia. Dari segi shorthand, kenapa dia panggil shorthand?
sebenarnya kita boleh ringkaskan 6 sama dengan 6 tambah 5 tu. Kita ringkas dia jadi macam ni. 6 sekali je. 6 tambah sama dengan 6 tambah sama dengan 5. Okay. So dia sama dengan 6 sama dengan 6 tambah 5. Sama je. Cuma kita ringkaskan dia. 6 tambah sama dengan 5. Okay, so kita ada banyak lah. Tambah sama dengan, tolak sama dengan, darab sama dengan, bahagi sama dengan, modulus sama dengan. Okay. So 6 tambah sama dengan 5. Maksudnya apa? Maksudnya 6 sama dengan 6 tambah 5. 6 ni nak ambil kat mana? 6 ni 6 yang asal. Yang sebelah kanan tu adalah yang asal dia. Okay. Okay. Kalau kita tengok yang ni P tambah sama dengan hour darab rate darab 2. So di sini kita kena letak kurungan. P sama dengan P tambah yang tu semua kita letak dalam kurungan. Hour darab rate darab 2. Okay. Rate darab 2. So pengiraan dia jadi lain lah. Let's say P tu dia bagi hak yang asal, gaji asal dia bagi 100. So 100 tambah dengan dia kerja 8 jam kan. 8 darab 5 darab 2 dapat 80. So nilai P tu dia akan jadi nilai 180. Okay. Assignment by value. Kita boleh letak assignment by value kan. Macam WhatsApp nilai kosong. So A sama dengan 1. X sama dengan Y sama dengan kosong. Boleh. Okay. Okay, jadi assignment ni dia tak semestinya nombor apa ni? Variable dia boleh jadi nilai-nilai. 1, 0, 12. Sekejap Okey, setakat ni faham tak? Boleh. Boleh setakat ni faham mudah je yang tadi assignment by value. Cuma nilai-nilai dia tak, nanti latihan saya ada bagi tu, nanti awak buat. Lepas tu kita teruskan kelas secara ni lah, secara offline. Okay, cuma saya nak explain je. Okay, yang seterusnya pergi kepada relational operators. Okay, relational operators. Relational ni biasanya kita guna dalam statement if. Okay, if. Apa maksud dia? Kurang. Okay, kurang. Kurang macam tu maksudnya kurang kurang. Less than. Okay, 6 kurang daripada 9. So kalau kita kata if, kalau kita tambah depan ni, kita tambah if kita tambah if 6 kurang daripada 9. So dia akan dapat true, 1. True. Result dia 1. Sebab betul kan 6 kurang daripada 9. Okay. Lepas tu kita ada kurang sama dengan. Kurang sama dengan. Kalau dalam coding dia tak ada dekat komputer kita ni, tak ada kurang sama dengan yang macam matematik tu. Dia ada sama dengan kat bawah tu, tak ada. Dia ada, kita kena buat kurang sama dengan. Okay. So dia jadi macam ni kurang sama dengan 1, true kan. Lebih besar, kita ada lebih besar sama dengan. Okay, so 9 lebih besar sama dengan 5, betul, true. Okay, sama dengan sama dengan ialah maksudnya adalah sama. Sama 7 sama dengan 5, sama tak? 7 sama tak dengan 5? Sama tak? Mana? Sama. Sama, 7 sama dengan 5. Lain. 7 tak sama dengan 5 7 tak sama dengan 5. So result dia false. Okay, result dia false, kosong. Okay, dia ada sama dengan sekali, awak akan jumpa sama dengan sekali tu, sekali je sama dengan sama dengan. Apa beza dia?
Okay, sama dengan sekali tu maksudnya kita letak nilai. Contoh X sama dengan 5. Kita 5 variable kita bekas kita adalah X. Kita masukkan dengan nilai 5 dalam dia. Tu X sama dengan Y. Tapi kalau kita ada X sama dengan 5. Apa maksud dia? Kita tanya X tu sama tak dengan 5? Kita tanya. Dia bukan macam tadi. X tu sama tak dengan 5? Nilai X ni sama tak dengan 5? Okay, tu maksud dia. Beza dia sama dengan sekali dengan sama dengan 2 kali. Beza. Okay, lepas tu kita ada logical operators. Okay, kita ada AND, kita ada OR. Kalau siapa yang ambil matematik, awak dah belajar tak yang ni? Logical operators. Jadual kebenaran. Pernah belajar? Pernah tak? Tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Kalau siapa yang ambil fizik, memang dia belajarlah jadual kebenaran. Truth table. Okay, tapi tak apa, mudah je truth table ni. Okay, dia result dia sama ada 1 ataupun kosong. 1 ataupun kosong. So jadual dia, let's say awak kena ingat jadual dia ada A dengan B. So A dengan B nilai dia, kita buat 2 kali ni. A ni 00, 11. B 01, 01. Okay. Kalau N, kita ada dalam logical operators kita ada N, kita ada OR. Lepas tu kita ada NOT. Tiga nilai dia. 3 nilai sahaja. So 3 nilai ni kita akan manipulate dengan nilai-nilai yang kita declare tadi. So kita ada N, kita ada OR, kita ada NOT. N ni maksudnya nilai dan 1 dan 2. Kalau dua-dua tu true, so dia jadi true. Kalau 1 dan 2, 1 ni false, 1 lagi true, dia jadi false. So macam mana nak tengok? So kita tengok sini A, B. So dia ada truth table, okay, kosong. Dia macam senang-senangnya awak kata N ni darab lah. O ni tambah. Okay, not ni tidak sebaliknya. Tidak, bukan. Macam itulah N. Okay. Kalau kosong-kosong, kalau A and B dia jadi kosong. Kosong tak? Kosong-kosong kan? Betul tak? Betul kan? Betul. Kalau A and B tapi nilai dia 01. So dia jadi kosong. Tak? Kosong darab 1. 1 darab kosong, kosong juga. 1 darab 1, 1. Okay, 1 darab. Sebenarnya ingat yang N tu adalah darab. Okay, last kali dia akan dapat 1 lah. Okay, kalau kita ada A or B. A or O tu tambah O tu tambah. Kita anggapkan dia tambah. Kalau kosong tambah kosong jadi kosong. Okay. Kalau kosong, 1 kosong jadi 1. Kosong kosong jadi 1. Ni silap ni Kosong 1. Yang ni AB 0101. Sorry. Okay, silap. Yang ni betul lah. Betul. 00 jadi kosong. 01 jadi 1. 10 jadi 1. 11 dia tak ada 2 1 tambah 1 dia tak jadi 2 lah. Sebab kita anggap je dia tambah. So 1 jadi 1 lah. Okay. Kalau not ni maksudnya sebaliknya pada A. Kalau not A nilai dia kosong kan? A nilai dia kosong. So dia jadi 1. Kalau A kosong jadi 1. Kalau A 1 jadi kosong. Not A. Okay. Ni kalau kosong. Kat B ni kosong kan? Not B 1. Kenapa not B 1? Sebab B asal dia adalah kosong. Okay. Jadi aku kena ingat yang tu. Not ni sebaliknya Okay, let's say yang ni. Okay, kenapa dia dapat nilai dia kosong? Compound statement dia dapat kosong. Not. Lepas tu dia ada kurungan. Yang mana kita selesaikan dulu. Let's say dia kata C adalah 15. A adalah 2 So 15 lebih besar pada 2, betul tak?
Betul tak 15 lebih besar pada 2? Betul. Betul kan? So Betul. true. Okay, true. True. Tapi dia ada not pula tepi tu. Dia ada not pula tepi tu. Kalau not maksudnya dia kosong lah. Okay, Ya. faham tak yang ni? Faham. Kurang faham lah Puan. Korang faham? Mm-mm. Okay, kita selesaikan yang dalam kurungan tu dulu. Faham, C faham. berapa nilai dia? C berapa nilai dia? 15. 15. Okay, A 2 kan? So 15 lebih besar daripada 2. Betul atau salah? Betul. Betul. So dalam kurungan dia akan dapat 1 sebab dia betul. Okay? Oh memang dia punya nilai dia 1. Kalau betul. Ya. Sebab Okey. tadi kan. Kejap sini ni. Sebab kita ada kurang sama dengan, bila akhir dia kita akan dapat sama ada 1 ataupun kosong sahaja. Okay. Jadi 1 dalam kurungan. Tapi ada kat luar tu not. Not bukan 1. So kalau bukan 1 kosong lah. Kan? Bukan 1. Jadi kosong. Jadi kosong lah. Oh, kalau bukan menjadi kosong. Macam mana? Jadi kosong. Sebab bukan 1. Kalau bukan kosong jadi 1. Terbalik. Oh, ikut jadual tadi lah. Ikut jadual tadi. Bukan 1 kosong. Bukan kosong 1 terbalik dia. Balik dia. Oh, okey. Faham? Okay. Cuba tengok yang ni. Jadi N tengah-tengah tu kan. So kita kena masukkan nilai ganti nilai A. A berapa? A 2 lebih besar sama dengan 1. N tu dan. Darak lah. Saya kata darak tadi kan. So B sama dengan 5. So masukkan nilai dia. Okay. Kalau kita tengok 2 lebih besar atau sama dengan 1. Betul kan? Kalau betul 1. N B sama dengan 5. B berapa nilai dia? B 5 kan? So 5 sama dengan 5 betul kan? So 1. Bila 1 N 1 dia jadi 1. Boleh faham tak? Boleh. Faham Puan? Okay, faham Okay, cuba tengok yang ni. Faham tak yang ni? Yang ni faham Faham. Faham? Faham. Okay, faham. Okay, so kalau faham nanti awak boleh solve lah. Semua problem tu awak boleh solve tengok soalan yang saya bagi boleh solve nanti. Okay. Seterusnya kita ada operators lagi. Kita ada increment and decrement. Tambah-tambah dengan tolak-tolak. Kita ada simbol dalam Java, dalam coding, apa-apa coding pun kita ada tambah-tambah, tolak-tolak. Biasanya kita akan guna untuk dalam looping. Dalam looping for tu. Okay. Kita ada tambah-tambah, tolak-tolak. Dia beza dia, tambah-tambah tu maksudnya tambah increment tambah. Okay, dengan tolak, tolak-tolak kita akan tolak 1 tambah 1. Okay. Kita ada simbol I tambah-tambah, I tolak-tolak. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita pecahkan dia akan jadi I sama dengan I tambah 1. Kalau tolak, I sama dengan I tolak 1. Maksudnya kita update nilai dia. Kita update nilai dia sama ada kita nak tambah ataupun kita nak tolak nilai dia. Nilai yang asal tu kita nak tambah 1 ataupun kita nak tolak 1. Let's say I tu pegang nilai 3. Sekarang ni I tu pegang nilai 3. So kita assign I tu sama dengan 3. Lepas tu kita buat expression dia I tambah-tambah.
Maksudnya 3 kita akan jadi tambah 1. Jadi 4 lah nilai dia. Okey. Okey. Ni sebab pakai printf ni sebab C coding ni dalam C. Tapi tak apalah. Okay, bila kita letak 6 tambah-tambah, so dia akan jadi 27. Sebab kita dah tambah 1 Okay. Tambah-tambah ni dia ada 2 jenis. Satu prefix dia, satu dia ada prefix, satu lagi postfix. Okay, postfix. Sama ada depan ataupun belakang. Okay. Kalau dia duduk dalam satu je, I tambah-tambah, I tolak-tolak, tambah depan, tambah belakang tu dia tak ada berubah berubah nilai dia. Tapi kalau dia duduk dalam satu formula, dalam satu expression, so di situ yang I tu dia jadi berubah nilai dia. Dia jadi lain. Kalau duduk depan lain nilai dia, kalau duduk belakang lain nilai dia. Okay, plus di belakang tak sama dengan plus di depan bila kita ada satu expression. Kita ada satu formula yang panjang. Dia ada sama dengan lah benda lah dalam tu kan. Dia tak. Tapi kalau dia macam ni je, I plus I, dia nilai dia sama sahaja. Okay, kita tengok yang ni contoh kalau nak tengok prefix ni, postfix ni, bila kita ada nilai, kita ada satu formula J sama dengan I plus tolak 2. Okay, I plus tolak 2. So dia berubah nilai dia bila saya kata berubah kan, bila dia duduk dalam satu statement ni. Okay, macam mana dia berubah? Cuba tengok Okay, let's say kita ada I plus. I plus ni maksudnya dia adalah postfix. Okay, postfix. Postfix plus duduk belakang. Kalau prefix okay, kalau prefix plus duduk depan. Okay. So macam mana nak selesaikan masalah ni? So, kita akan tambah 1. I plus tu tetap kita akan berubah nilai I tu. Tetapi J tu yang memberi efek kepada J tu. Okay. I plus maksudnya plus tu duduk belakang, kita akan tambah 1 pada nilai I lepas kita selesaikan nilai J. Boleh faham tak? Kita akan tambah 1 pada I selepas kita selesaikan nilai J. Jadi kalau kita ada formula macam ni, kita ada J sama dengan I plus tolak 2. Okay, jadi kita kena buat satu-satulah. J sama dengan I saja. Kita kena anggap dia I saja. I tolak 2. So lepas tu barulah kita tambah 1 pada nilai I. Okay, J berapa nilai dia? Let's say I tu 5. J berapa nilai dia? 3. 3. 3. Ya, 3. J dia 3 Sebab kita akan tambah 1 pada I selepas tu. Sebab dia plus duduk di belakang. Okay. So kita kata J selesaikan dulu. Kita tak buat apa-apa pada nilai I. Kita selesaikan J. So I nilai dia 5. 5 tolak 2 jadi 3. Okay. I berapa nilai I nanti? Lepas J baru kita selesaikan I. Kalau ikut turutan ni kan yang merah ni. J sama dengan I tolak 2. Satu lagi I sama dengan I tambah 1. I tetap jadi berapa? 6 6. Sebab I tu asalnya 5. 5 tambah 1 jadi 6. Tapi J kita akan dapat 3. Berbeza dengan kalau kita ada plus I tolak J. Plus I maksudnya kita kena selesaikan dulu I sebab dia duduk depan. Kita panggil prefix. Kita selesaikan dulu nilai I. Lepas tu kita akan selesaikan dulu nilai I. Lepas tu J dia akan berubah. So berapakah nilai J dalam kes ni? 4. 4, ya betul. 4. Kenapa dapat 4? Sebab kita dah berubah nilai I dia kan. I tu kita tambah 1. I tadi asal dia 5. Tambah 1 jadi 6. So J sama dengan 6 tolak 2. Okay, 6 tolak 2. Faham tak ni? Faham kot tak? Okay. Faham Puan? Faham. Okay, casting. Casting ni bila mana kita nak ubah
Nilai asal dia dalam float. Contoh nilai ni bila kalau ada formula, kita kena pastikan data type dia mesti sama sebelah kiri dengan sebelah kanan. Dia mesti sama Dia mesti sama. Sebelah kiri dengan sebelah kanan tu mesti sama. Let's say kita ada x, integer x, lepas tu kita ada float y. Tu float kan. So y tu dalam integer, y tu dalam float sama dengan x. X tu integer. Kita tak boleh buat data type yang tak sama, kita tak boleh samakan dia. So, macam mana kita nak bagi samakan? Dia tambah float depan dia. Dia tambah float depan dia. So dia jadi samalah. Asalnya x tu adalah integer. Sekarang ni kita dah tukar dia jadi float. Kalau awak nanti awak tengok balik logarithm awak tu untuk coding, bahagian coding yang cari average. Let's say data satu awak buat integer A, B, C kan. Nak cari average 4 nombor tu A, B, C, D. Integer, semua integer. Tapi nak cari average, nak dapatkan titik perpuluhan, awak nak dalam float. Bila nak buat dalam float, kita kena tukar data tu jadi float. Average tu kita declare sebagai float. Kan? Sebab kita nak dapat titik perpuluhan. Kalau kita tak buat titik perpuluhan, kita declare dia sebagai integer juga, dia akan dapat nombor integer. Dia tak jadi float. Okay? Jadi awak pun buatlah average tu sebagai float. Ataupun double. Okay? Tapi kalau dalam logarithm tu terus awak nampak dia casting. Awak tengok balik coding tu, dia casting dekat average tu. So data nombor 1, nombor 2, nombor 3 semua tu integer. Macam mana nak masuk nombor integer ke dalam float? Tak boleh. Dia kena buat kurungan depan tu. Akan ada float ataupun double. Double lah dalam Java tu hari tu double Okay. Okay, jadi untuk operators tu je. Ada soalan tak setakat ni? Boleh faham lagi setakat ni? Boleh. Oh boleh. Hari ni banyak sikit Okay. Okay, seterusnya saya pergi sikit je untuk coding Java. Okay, kita nak masuk kepada Java dah. Java kat mana? Sekejap. Ni ASCII code ni semua awak baca. Constant naming variable ni saya dah cerita kan. Okay. Dalam Okay, nanti kita buat sebenarnya saya nak tapi tak apalah nanti ikut mana sempat kita buat if tu control structure. Okay. Okay, ni saya nak introduce sikit Java. Java ni awak boleh baca je dia apa, garbage collector. Okay, template dia awak buka balik logarithm, so dia boleh tengoklah coding dia. Dekat sini ada tak? Okay. Dah.
Okay, biasa kat atas ni kita ada comment, kita ada import statement, kita ada class, kita ada method method body. So basically benda ni je lah coding ni. Comment tu kita letak kat atas dekat sini tak nampak coding dia dekat atas. So dia ada class name ni nama hello world. Lepas tu dia ada main dekat sini. Okay, main body method dia. Okay, kita ada import statement. Dekat sini dia tak tunjuk tapi biasanya kita akan ada import java.util mana? Ni import java.util.star. Okay. Tapi dekat sini tak ada kan, tak ada nampak lah. Okay. Okay. Coding dia. Okay. Ni pun ada. Ni yang dalam ni dah, dalam hutan ni dah. Okay, ni secara generalnya dia ada macam ni lah coding dia. Okay. Lepas tu dia ada, kita nak compile, just run saja. Nanti awak buka dekat sini lah, dekat yang apa ni yang saya share tu. Macam mana nak buka file untuk Java tu. Okay. Ada yang dah buat coding Java kan? Kita kena klik dekat new project, lepas project klik next tu, kita ambil Java application, next. Okay. Okay, so comment, semicolon, kena ada semicolon program kita, kena ada semicolon. Ada data type, hari tu saya explain data type ni, ada data type dia ada boolean, declare variable, naming. Okay, ni ada tambah tolak, ada underscore, dollar sign. Okay. Ni contoh-contoh nak bagi nama. Ada username, kita tak boleh letak space Username besar, bercampur, lepas tu dia ada user underscore name, underscore dahulu, username boleh, lepas tu simbol dollar sign dulu. Okay, keywords tu yang ada yang digunakan dalam Java. So kita tak boleh guna keyword ni dalam program kita. Okay, so ni nak declare variable, of course kena declare macam awak buat flow algorithm. Kalau tak declare dia merah kan, so kena declare dulu. Okay. Assign, kita nak assign macam saya explain tadi, sama dengan tu, letak. Okay. Contoh kita nak assign, yang ni char, kita pakai char level sama dengan A. Kalau char kita ada single quotation dia, single kan. Nyet-nyet tu dah ada satu je. Okay, tapi kalau string kita letak double quote string. Okay, ni data type dia creating constant. Okay, nak create constant pi contohnya kan. Kita kena letak final. Okay, final kalau pi double kan. Final pi final double pi, PAI saya letak pi sama dengan 3.142. Lepas tu nanti awak boleh gunakan nilai constant tu dalam formula. So dalam formula nanti katakanlah nak cari luas. So luas sama dengan, bila awak buat final macam ni, luas sama dengan luas bulatan pi r kuasa 2 kan. Pi, buat je pi, PAI pi r, darab dengan r
kuasa 2 kuasa 2. Pi tu tukar je pi, bukan 3.142 dah. Sebab kita dah declare dia sebagai constant. Okay, sebagai constant. Okay, ni modulus saya explain dah, modulus output Java. Okay, output Java. Output Java hello world, so print hello world macam dalam ni lah kan. Kalau print Assalamualaikum, dia akan jadi Assalamualaikum. Okay, lepas tu dia ada print dengan print line ni beza dia, kalau print satu je. Okay, print dia akan print. Lepas tu cursor dia last tu dia tunggu situ. Lepas tu jumpa kelas DPIIT semua tu dia akan print lagi. Okay, so untuk yang ni kita guna system.out.println hello world. Sekarang ni kita nak tambah dua perkataan, kita boleh guna plus. Okay, guna plus. Plus world. Boleh juga buat macam ni. Okay. Ni contoh lagi, contoh nak print. Okay, untuk scanner class. Scanner ni untuk input. Okay, untuk input kita pakai, kalau integer kita pakai next integer. Awak tengok nanti buka balik luas. Kan? Kita tengok buka luas tu untuk logarithm nanti saya explain logarithm tu. Kalau integer pakai next integer. Kalau long next long. Kalau float next float. Kalau double next double. String next saja, bukan next string. Ataupun next line. Next line tu kita akan baca sebagai satu string. Okay. Lepas tu scanner method. Scanner pakai scanner. Okay. Ini adalah untuk input. Kalau macam coding yang ni dia tak ada input kan. Dia tak ada input lagi. Okay, yang ni adalah untuk input. Okay, untuk input. Okay. Lepas tu boleh masuk nilai, lepas tu habis. Okay. Jadi untuk input kita kena pakai scanner. Sorry highlight Nanti kita try buat satu coding untuk kira luas Kira luas bulatan. Yang tu ada input. Scanner kita kena ada next integer, next double. Dalam kes ni dia pakai next double Okay, dia formula dia. Lepas tu dia print output. Okay. Okay, situ sekejap, saya masuk sekejap je tu untuk coding. Tapi saya nak buat nanti. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita teruskan kelas kita. Sekejap je lagi ni kelas kita. Saya nak buat coding lah, coding untuk kira luas bulatan. Logarithm tu dah ada. Cuma awak explain, awak screenshot awak punya coding Java tu saya explain dekat mana input, dekat mana output. Okay, sebab kita nak tengok input dengan output dan juga assignment semua tu lah. Okay, boleh? Dan jangan lupa si dekat yang yang dulu yang saya bagi dulu. Tik je kat situ Okay. Rasa kalau tak ada soalan. Boleh. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay. Kalau tak ada soalan setakat tu je kelas kita. Tapi kita jumpa lagi, jumpa dalam grup Telegram. Okay. Saya nak masing-masing tengok balik coding untuk kira luas.